Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas, siaran dari siapa kan? Main Ustaz. Tempat cocok saya nih Ustaz nih. Jok nih. Kejap. Jam sadap tuh kopi ya. Itu. Ada Pak kopi juga. Jok sudah itu. Ada kopi kasih itu Denis. Tetap ada, kalau tidak mengantuk nih. Mir, memang tidak bunyi kah? Ya, ini dulu. Oh, masih mute, oke. Kita mana Ustaz? Kamu sih ya nih. Sebelum kita mulakan sesi wal bicara ini, kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bagi rakan-rakan yang bukan beragama Islam, dibaca dengan kepercayaan agama masing-masing. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan yang berada di sini. Mama juga dan juga rakan-rakan yang berada secara online. Terima kasih ya di atas kesediaan semua untuk hadir pada program Buat Bicara pagi ini. Saya masih santai saja. Right. Semua okey kan? Semua sihat kan? Diharapkan semua berada dalam keadaan yang sihat lah. Walau mana juga kita berada. Tapi Alhamdulillah kita diberi keizinan untuk berada dalam majlis ini pada pagi ini untuk bercerita santai saja mengenai satu topik yang sangat penting yang perlu ada dalam diri kita semua,
Alright. Yang mana sebenarnya perlu kita amalkan, khususnya bagi mereka yang bekerja dalam organisasi, iaitu tentang etika dan integriti. Tapi sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, saya ingin tunjukkanlah terlebih dahulu pengarah PPKA, Dr. Dennis, untuk memberi sedikit kata-kata haluan. Silakan Dr. Dennis. Terima kasih, Dr. Amir. Ada peserta komplain tidak jelas di bagian kamu. Coba cek baliklah. Ya, terima kasih sekali lagi kepada semua semua peserta yang hadir pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasihlah terutama sekali kepada Encik Muhammad Idrus dan juga Dr. Ishraq kerana sudi bersama-sama kita dalam program ini yang bertajuk Sembang Integriti PPKA. So, perkataan integriti ini merupakan satu perkara yang penting. Sorry. Bunyi pula. Okay, so saya boleh katakan integriti ini merupakan suatu cornerstone ataupun foundation lah kalau dalam benda-benda bangunan ke apa kan. Dia merupakan satu fondasi ataupun suatu kerangka yang penting yang boleh menyebabkan pelbagai benda yang jatuh kalau tiada lah. Okay, jatuhnya empire, jatuhnya ataupun kehilangan nyawa, jatuhnya bangunan, jatuhnya jambatan, semua berkaitan dengan adanya integriti yang kurang, jatuhnya kualiti pun begitu, kualiti sesuatu yang di bawah substandard, itu semua boleh dikaitkan dengan integriti yang tidak begitu, yang boleh dikatakan tidak mantap. Okay, jadi saya rasa saya tidak akan mengambil alih perkongsian daripada Dr. Ishraq dan juga Encik Muhammad Idrus berkenaan dengan integriti. Cuma apa yang saya tahu adalah benda ini adalah penting dan perlu perlu ditekankan, perlu saling diingatkan di antara satu sama lain satu, sebab benda ini kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kadang-kadang dia akan menjadi cair. So dia merupakan satu perkara yang perlu dididik secara berterusan, dan benda ini adalah penting dalam segala urusan kehidupan kita. So saya silakanlah Dr. Ishraq dan juga Muhammad Idrus untuk meneruskan perkongsian ataupun sembang-sembang integriti ini. Silakan. Kembalikan kepada Encik Amir dulu. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Dennis. Clear kan suara saya? Okey, suara clear. Masih putus-putus tuh. Semua kena pakai headphone baru. Direct mikrofon ya. Kalau yang ini clear kah? Okey sikit. Okey, dengar. Alright, okey, terima kasih Dr. Dennis. Kenapa dia macam ni? Testing suara. Testing suara. Suara saya jelas. Dengar. Berdua mic.
Ustaz, sorry saya jelas. Saya okey, cuma dia macam sekejap clear, sekejap setakat ni okey lah, no problem. Cuba suara, cubaan suara. Saya sama Cik Idrus clear okey lah tu. Cubaan suara. Okey sudah tu. Cubaan suara. Okey. Cubaan suara. Okey Ustaz, boleh dengar? Clear. Boleh. Pakai sini lah. Alright. Terima kasih. Minta maaf ya. Tadi ada salah teknikal sekejap tadi. Terima kasih Dr. Dennis di atas kata-kata aluan sebentar tadi. Okey. Kita straight to the point. Berkenaan dengan sembang integriti, sembang santai lah, integriti. Kita tahu semua bahawa etika dan integriti itu merupakan tunjang kepada kecemerlangan diri. Okey, bukan setakat pada individu tapi juga kepada organisasi dan masyarakat. So, kalau kita amalkan etika dan integriti, maka bukan sahaja individu akan maju tetapi juga negara akan menjadi lebih makmur dan sejahtera. Jadi kita ni kan sebagai penjawat awam, kita sering diminta untuk sentiasa mengamalkan etika, kan, integriti, okay, dalam pekerjaan. Alright? Tapi realitinya, okay, sering kita melihat dan mendengar pelbagai jenis perlakuan yang melanggar etika dan integriti seperti mana yang diharapkanlah. Okay. Sedangkan ini bukan pertama kali kita cerita tentang integriti. Banyak aktiviti-aktiviti promosi yang mempromosikan integriti ini, banyak inisiatif telah diambil untuk memupuk kesedaran tentang budaya integriti ini. Jadi hari ini untuk kita bicara dengan lebih lanjut tentang topik etika dan integriti ini, bersama-sama saya ni di studio Smart Space PPK, studio, kita terbangkan khas panel jemputan. Alright, kita ada di sini Encik Idrus daripada Jabatan Bendahari. Terima kasih Encik Idrus sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Dan kita import penceramah Ustaz Isra' bin Ramli daripada FPI. Terima kasih Ustaz atas kesudian sama-sama kita pagi ini, right, untuk membincangkan isu penting lah, ya, yang bukan sahaja penting tetapi untuk kita sama-sama renungilah sebagai kaki tangan, okey, di UMS ini. Okey, straight to the point. Tapi sebelum kita cerita tentang lebih lanjut tentang integriti, sebab lain orang mungkin diorang ni mempunyai pemahaman yang berbeza mengenai integriti. Okay. Sometimes benda ni subjektif. Lain orang dia faham integriti dengan cara pemikiran yang lain. Jadi soalan untuk Cik Idrus dulu lah. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan integriti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga dengan pihak PPKA. Majlis secara santai untuk di PPK. Kalau kita cerita pasal integriti, saya pikir adalah lebih mudah untuk kita terus kepada satu practicality. Kalau saya cakap dari segi integriti untuk penjawat awam, kalau kita cerita dalam konteks kita di Universiti Majlis Sabah, integriti itu maksudnya adalah boleh dipercayai, kata-katanya boleh dipakai, tidak mudah dipengaruhi, dan dia mengikut prinsip atau kita cakap untuk peraturan. Because macam Cik Ayah cakap tadi, dari segi integriti itu sendiri, lain orang lain dia punya pandangan. Cumanya kalau pada saya nak dalam praktis saya mungkin juga sebagai pegawai keuangan, integriti itu harus melibatkan perkara-perkara yang macam kita katakan tadi, supaya orang bila mana kuat integritinya, boleh percayaan itu akan lebih kuat. Makanya juga kalau kita nampak dalam pengurusan keuangan, integriti itu boleh jadi satu elemen penting dalam pengurusan keuangan selain daripada
elemen legality dan elemen accountability. Integriti itu tidak sudah dimasukkan sebagai salah satu daripada prinsip pengurusan keuangan. Ya, untuk awal-awal bicara santai kita ni lah. Terima kasih Cik Amir. Okey, masih Encik Idrus. Kalau Ustaz pula, kalau integriti dari perspektif Islam macam mana? Terima kasih Encik Amir Azlan selaku moderator pada pagi mulia ini, Timbalan Pengarah PPKA, sahabat Encik Muhammad Idrus bin Osman, Timbalan Bendahari Kanan Jabatan Bendahari, Bos PPKA, Dr. Dennis Andrew, the team PPKA, dan semua rakan-rakan sahabat yang berada di atas talian, sama ada mendengar ataupun membuka sekadar menghadirkan diri. That is integrity. Bila kita menyuruh pelajar untuk buka video, kita kata you must switch on your video. Kadang-kadang alasan yang boleh kita terima ialah sorry doktor, our line is not okay. Ada yang cakap kami punya macam mau habis sudah ni, dia punya data. So integriti tersebut boleh berlangsung macam Cik Amir cakap tadi, dia bersifat subjektif. Boleh menjadi besar, boleh menjadi kecil, boleh menjadi penting, boleh menjadi tidak penting. Dan kita faham bahawa tidak ada agama di dunia ini tidak mementingkan integriti. Since kau ada agama, integrity is number one. Selain kau yakin kepada Tuhan, dan selepas kau keyakinan kepada Tuhan, kau akan bawa satu elemen penting iaitu trust, yakin, tidak culas, tidak curi, tidak ponteng kerja, bukan minum teh tarik sampai 3 jam. Teh tarik kalau sudah ditarik, dia akan sedikit tidak panas. Bila sudah ditarik dan sudah diminum, dalam masa 3 hingga 5 minit, dia akan habis. Dan boleh jadi teh tarik itu dalam satu gelas, boleh jadi 1 jam. Sedangkan pada masa itu, teh tersebut sudah sejuk. Itu sebabnya kalau kita pergi negara Arab, dia ada, Encik Amir, dia ada gelas kecil tau. Perasan tak? Kalau orang pergi buat umrah, pergi buat haji, dia ada gelas kecil. Kenapa mereka minum dengan gelas kecil? Sebab budaya orang Arab, teh tersebut mesti sentiasa panas setiap masa. Dia kalau sudah sejuk, itu aib dan sesuatu keaiban kepada tuan rumah dan sebagainya. Bila teh itu sudah sejuk. Itu bila kita bertandang ke rumah orang, kalau sudah pegang gelas itu sudah sejuk, ketahuilah bahawa kau terlalu lama sudah duduk di rumah orang tersebut. Dan kau sudah terlalu lama berada di restoran untuk membincang-bincangkan sesuatu. Tapi kita tidaklah mengatakan orang duduk di setengah jam, 30 minit di restoran itu, dia membuang masa. Kita tahu mungkin 30 minit discussion about the main point dan sesuatu benda yang sangat penting. Kita tidak tahu. Dan kita tidak tahu bahawa dia membincangkan akan kekalahan Malaysia dengan Bahrain. Kita tidak tahu. Mungkin dia salah seorang coach. Dan apabila Liverpool kalah, Manchester kalah dan sebagainya, mungkin di kedai restoran tersebut adalah luahan dan dia punya taktikal ataupun strategi melihat kenapa kekalahan itu, kekalahan ini dan sebagainya. Jadi semua itu adalah sesuatu yang bersifat subjektif. Kembali kepada persoalan, bila kita kata integriti dalam Islam, itu lebih kepada di mana hati kita terletak. Di mana kita letak hati kita tersebut. Mungkin kadang-kadang kita terculas. Mungkin kadang-kadang kita tercuri. Mungkin kadang-kadang kita terponteng. Mungkin kadang-kadang kita terrehat terlalu lama. Tapi dalam kapasiti sebagai orang Islam, kita sentiasa ada CCTV daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat akan perbuatan kita semua. So apa agama sekalipun, secara ringkasnya bahawa soal integriti ini dalam kehidupan manusia itu membawa kepada nilai amanah, kepada jujur, kebolehpercayaan, reliability, memelihara kepentingan awam tanpa mengambil kesempatan itu untuk kepentingan diri. Di ujung itu bila kita cakap kepentingan diri, ini yang sangat
sangat complicated untuk kita bincang. Dan boleh jadi kepentingan diri itu berbentuk macam mana dan sebagainya. Bila kita ambil kertas A4 di pejabat, kita photostat kita punya boarding pass Asia ke Kuala Lumpur. Hanya satu helai sahaja. Adakah itu integriti ataupun tidak? Bilang Dr. Dennis bilang, alah, print saja bahasa satu je tu, copy KL juga untuk urusan rasmi. Contoh. Jadi dalam urusan kebenaran, boleh dan sebagainya, itu atas urusan yang orang kata rasmi dan sebagainya. Tapi kalau kita photostat IC anak kita, photostat segala macam resit rumah dan sebagainya di office, adakah itu dikatakan nilai-nilai integriti kita rosak dan sebagainya? Itu sebabnya bila dikatakan integriti tersebut, dia ada dua. Satu integriti individu, satu integriti organisasi tersebut. Jadi Islam tetap memandang integriti ini sesuatu yang sangat serius. This is not tak boleh panggil Encik Amir sembang santai. Ini sembang serius. Sebab integriti. Sembang serius. Kalau kita nak tengok kejatuhan, keberadaan kita dan sebagainya, kita kena tengok integriti. Cuma integriti ini secara mukadimahnya kita tidak macam orang bilang apa itu? Scan MySejahtera. Kalaulah scan MySejahtera itu boleh diaplikasikan kepada semua orang. Tet positif, negatif, kuning ke tidak, kena negatif ke tidak. Kalaulah benda itu boleh didetek sebagai sesuatu yang kita sangat memerhatikan pandemik, positif, negatif, COVID-19, sangat kita prihatin dan kita berjaya benda ini. Well done to our Malaysia. Kita berjaya benda ini. Kita pakai mask, kita tet dan sebagainya. Kita sangat berjaya benda seperti ini. Tapi apabila melibatkan soal integriti, kita tidak mampu mensejahterakan kita punya diri. Seperti mana kita mensejahterakan kita punya MySejahtera. Jadi pokok pangkalnya, integriti ini adalah ikhlas. Jadi kalau orang tanya apa integriti dalam Islam, integriti ialah ikhlas. Sesuatu yang sangat sukar untuk kita cari. Seperti kata seorang ulama, ikhlas itu ialah seekor semut yang hitam berada di waktu malam yang sangat gelap di atas batu yang warna hitam. Yang sukar untuk kita lihat di manakah semut itu berada. So itu setakat itu dulu Encik Amir untuk pembukaan. Saya tertarik dengan poin Ustaz tadi tu yang berkenaan dengan kopi panas tu kan. Betul lah, saya setuju juga kalau di Turki tu kopi dia memang kecil. Cawan dia kecil sebab dia nak maintain kepanasan tu kan. So berkaitan dengan, so cakap integriti ni berkaitan dengan kejujuran. Macam Idrus kata tadi, boleh dipercayai, ikut prinsip dan peraturan. Dalam konteks bekerja dalam organisasi, bagaimana ianya boleh bermula? How to start integriti? Sebab mungkin ada setengah orang dia confuse tentang integriti itu sendiri. Dan apa sebenarnya kesan baiknya kalau integriti dan etika ini diamalkan dalam konteks kita bekerja dalam organisasi? Idrus. Kalau di dalam perkhidmatan ulama, saya cakap kenapa integriti dengar bukan semua, kan? Kadang-kadang kebanyakan orang dia bila mana dia mau bekerja, dia memang dengan semangat macam Ustaz cakap tadi itulah. Lillahi ta'ala. Saya mau bekerja dengan baik, saya mau bekerja dengan jujur. Bila mana temu duga tu, kalau hadis dia beri kuat, dia hadis kuat. Quran dia beri tarik, dia beri tarik. Dia memang betul-betul lillahi ta'ala. In fact, kalau dia sebelum temu duga tu, dia akan berjanji tu. Kalau saya dapat bekerja, saya akan bekerja dengan penuh integriti. Jadi macam dicakapkan tadi itulah, integriti kita tu dia luas, subjektif. Tapi macam saya cakap, dia ikhlas, kejujuran, boleh dipercayai, tidak. Tapi bila mana dia masuk dalam suasana sebenar, dia masuk dalam bilang orang sungai yang terdiri daripada ratusan manusia. Ada manusia yang baik PL-nya, ada manusia yang tidak baik PL-nya. Itu bergantung kepada macam mana amalan. Macam tadi awal-awal Cik Amiran cakap, etika, kebiasaan. Kalau seseorang itu kuat, dan dia harus bilang orang sentiasa kuat, dia tetap akan dapat meneruskan integritinya.
Because sekarang bila mana kita bekerja ni, macam Ustaz kita tadi itu, kita ikhlas dan kita jujur. Because ada masanya kita akan dipandang oleh ketua. Ada masanya kita akan ditengok oleh kita punya kaitangan. Tapi biasanya dalam temu duga itu dia akan cakap with less supervision because we don't have time untuk tengok you sentiasa. So daripada sana seseorang haruslah membiasakan untuk berlaku jujur, mengamalkan integriti. Because kalau dia membiasakan dengan perkara semudah-mudah integritinya, tidak culas, tidak apa, sampai satu masa dia akan merasakan bahawa untuk berbuat sesuatu yang tidak betul akan jadi satu masalah. Dia akan bilang orang, tidak boleh bos ini. In fact, kalau mau bila orang photostat, IC sendiri untuk Astro itu pun dia rasa besar. Apa sendiri. Jadi, macam mana kalau persoalan Cik Amir tadi itu menerapkan dia hendaklah bermula dengan perlahan-perlahan. Dia tidak boleh terus menerus, tidak boleh semua. Secara hukumnya, jangan buat yang salah. Tapi macam mana melaksanakan kalau bahasa mudahnya itu semua sunat. Jangan dulu buat semua sunat. Kalau mampu buat semua. Tapi kalau tidak mampu perlahan-perlahan. Biasakan dengan satu, datang awal. Dua, jangan orang punch. Tiga, bila sampai jangan melilau. Kalau bilang orang masa kerja 7.30 dia start 7.30. Because orang 7.30 tapi waktu tersebut orang belum sampai, ayo bukan 7.30. So it takes bilang orang pelan-pelan, small step. Dan benda ni bilang orang, dia bukanlah sesuatu yang kau boleh bina satu malam. Dia harus dibiasakan. Okey. Pasal integriti dia tidak sama dengan fraud. Kurang integriti dia tidak akan menyebabkan terus jatuh empire wrong. Terus. Tapi kalau sentiasa dibuat, satu masa dia akan menjadi fraud, dia akan menyebabkan kejatuhan. Macam yang kita kata di newspaper kita nampak, di dalam kita punya TV kita nampak. Kenapa benda itu berlaku? Because benda ni daripada diri. Bila mana di masyarakat kan, di keluarga kan, di nasional kan, di antara bangsa kan, jadilah satu pertemuan kerosakan begini. Yang mana benda itu kalau daripada awal itu betul, insya-Allah di atas itu akan betul. But of course akan ada dugaan lah. So itu macam saya kata tadi itu, dia berbalik kepada how strong you are. Kalau kita tidak mudah dipengaruhi, jadi datanglah ribut apa semua, kita akan tahu benda. Mungkin mereka. Ustaz, thank you. Ustaz, integriti dalam organisasi dan pentadbiran awam. Sebenarnya peranan siapa? Tugas siapakah untuk menerapkan integriti ini? Macam kita bila kita dah masuk kerja, kita ada aku janji kan. Betul. Aku janji sekarang disimpan oleh BSM. Setiap kita punya ada aku janji. So aku janji itu clear and cut. That is the integrity. Dan bila macam Cik Du cakap, bila interview tu saya berjanji. Tak ada orang interview, tengoklah keadaan. Kalau saya nak kerja, saya kerjalah. Confirm Dr. Dennis timbak terus. Kau ingat ini kau punya bapak punya upis kau main suka-suka hati. Contohlah kan. Confirm semua perjanjian tu sangat cantik bila nak interview. InsyaAllah saya akan berusaha bersungguh-sungguh dan sebagainya. Confirm dia akan berjanji 100%. Orang kata kalau mau tengok individu paling hebat masih di interview. Masa interview tu sangat luar biasa tu. Bila lepas interview tu baru kita tengok sama mana dia itu A ataupun B, C ataupun D. So organisasi tersebut seperti mana yang kita maklum, permulaannya sepatutnya di mana? Sepatutnya di universiti, di organisasi kita. Kita tak perlulah bincang pasal integriti. Tak perlu bincang dah. Kau kena masuk pukul 8, kau kena balik pukul 5. Kau kena siapkan marking assignment, due date untuk marking assignment hari bulan ini. Kau kena key in markah pada bulan ini. Sepatutnya benda itu tidak perlu menjadi kerisauan dan sesuatu yang orang kata beban. Sebab itu memang kita punya kerja. Kita punya tugas dan sebagainya. Kita tidak boleh mengeluh dan sebagainya. Sama juga dengan orang Islam bila solat 5 waktu. Kau suka tidak suka, kau mesti solat. Kau lambat ataupun tidak, itu perkara yang kedua. Tapi kau kena solat. Sebab itu perjanjian kau dengan Tuhan. Sama juga kita bila berjanji kita dengan organisasi, kita akan berjanji membuat sebaik mungkin. Tapi apabila masuk ke dalam organisasi, jabatan, sektor dan sebagainya, ada elemen-elemen orang bilang Dracula di situ. Saya bukan cakap Dracula lah.
Maksudnya mau bagi tahu, dalam organisasi ada Dracula. Dracula itu sama ada kawan-kawan itu akan memberikan dia lehernya itu dihisap oleh Dracula, ataupun dia akan menjauhi Dracula tersebut dan dia tidak akan datang pukul 12 malam sebab dia tahu Dracula akan hidup pukul 12 malam. Ini contoh main-main salah. Tapi mau bagi tahu, setiap organisasi confirm ada orang A, orang B, itu confirm. Tak mungkin dalam satu organisasi orang B semua. Tak mungkin dalam satu organisasi orang A. So pokok pangkalnya kita boleh develop dan maintain kita punya integrity bila kita masuk UMS dan sebagainya. Kita boleh maintain tersebut. Dalam satu masa lagi, macam mana kita boleh maintain sebab organisasi yang kita duduk tu bersifat integrity. Nampak ada CCTV, ada clock in, ada clock out. Sebab apa benda itu semua? Sebab benda itu untuk menjaga. Kita bukan tidak yakin kita punya kawan-kawan. Kita yakin 4,000 orang yang berada di UMS ni kita yakin. Mereka berintegriti. Tapi kita kena ingat bahawa syaitan, the devil, la ughwiyannahum ajma'in, kata iblis, aku akan memporak-perandakan kamu wahai manusia sampai hari kiamat. Jadi kita kena ingat, dalam satu masa kita pun selalu baca suratul Asri kan. Semua kita ni akan rugi. Wal asri innal insana fi khusr. Semua manusia akan rugi. Semua rugi. Tidak ada seorang pun untung. Siapa cakap dia untung, siapa cakap dia hebat, it's wrong. Dia tetap rugi. Itu janji Allah SWT kepada manusia. Kau semua rugi. Kecuali Allah kata pengecualian. Kita semua akan tidak berintegriti. Kecuali. Kalau kita ambil konsep Al-Asr tersebut, kita semua tidak berintegriti. Kecuali. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman, yakin kepada Tuhan. Tidak kira kita agama sekalipun, yakin kepada Tuhan, kita kena pegang benda tersebut. Kemudian beramal dengan amalan yang soleh. Kita buat benda baik, kita buat benda yang bagus, maka kita tidak akan menjadi orang yang tidak berintegriti. Kemudian kita berpesan-pesan. Di ujung Allah bagi tahu dua pesanan yang sangat besar. Berpesan-pesan kepada kebenaran. Nak bagi tahu tentang kawan kita yang culas, nak bagi tahu tentang kawan kita yang tidak membuat pekerjaan. Apabila rakan-rakan pensyarah ada yang copy paste, minta maaf cakap, ada copy paste jurnal dan sebagainya, letak nama, sedangkan dia tidak tahu pun apa yang ditulis. Sekadar meletakkan nama untuk memperbaiki LMPT. Sebagai untuk menaikkan bahawa dia tergolong orang-orang yang boleh dikategorikan sebagai orang yang layak untuk dinaik pangkat dan sebagainya. Maka dia menumpang kasih. Ini nak bagi tahu bahawa betapa peritnya kita untuk memberitahu kepada sesiapa sahaja kebenaran tersebut. Dan bagaimana kita pun tahu kebenaran tersebut. Oh, kau tumpang kasih, tak apalah, kita win-win situation. The next paper, kasutkan nama saya. Contohnya benda seperti itu. Very simple. Mau bagi tahu dalam Islam, apabila kita buat benda seperti itu, murni tak gaji yang kita terima setiap bulan? Murni tak gaji yang kita terima setiap bulan? Kita menumpang. Just the passenger to the paper. Contohlah untuk pensyarah lah. Mungkin orang lain saya tak tahu. Contoh benda seperti itu. Kemudian yang keempat tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa tawassaw bis sabr. Kesabaran tersebut. So integrity lebih kepada macam mana kita mau sabar untuk tidak melakukan kesilapan. Bagaimana kita sabar untuk tidak melakukan maksiat. Bagaimana kita sabar untuk mendapat seorang bos yang sangat kita tidak ada integriti. Contohlah, bukan di UMS, di UMS Afrika Selatan. Mau bagi tahu kadang-kadang benda seperti itu. Itu sebabnya watawassaw itu mana? Berpesan-pesan. So apa yang dibuat oleh PPKA ini? Kita pesan, kita memberkati sesama kita. Untuk kita relate bahawa organisasi kita ini tak ada masalah sebenarnya. Cuma perlu memperingati antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Ada sebut tentang aku janji. Memang betul lah kan. Maksudnya setiap kali sebelum kita mula kerja, kita interview, diterima dan kita akan sign aku janji. So itu antara lebih kurang macam kita punya perjanjian lah dengan majikan kan. Dan kita akan masuk on time, kita akan ikut peraturan dan sebagainya. Tapi kita cerita realiti lah ya. Start Cik Idrus kan. Reality check. Realitinya sebenarnya masih lagi banyak berlaku kepincangan dari segi nilai moral, etika dan integriti ini sendirilah kan. Kita boleh nampak masih ramai lagi yang mengambil sikap sambil lewa lah tentang kepentingan integriti ini.
di dalam perkhidmatan. Banyaklah contoh yang kita boleh berikan dari segi penggunaan harta, penggunaan aset, klaim, kemudahan organisasi yang disediakan oleh majikan, sumber manusia pun sama, kabel, networking, apa lagi, dari aspek pengurusan masa, jam berapa kita sampai di tempat kerja, tolong clock in, punch card dan sebagainya. So itu antara perkara-perkara yang kita nampak kepincangan yang berkaitan dengan moral, etika dan integriti ini. Soalan dia, mengapa ini masih berlaku? Kalau saya mau respon, kenapa benda ini berlaku? Itulah kita bila mana benda ini berlaku pasal kita tidak ada reality check. Kita melihat orang sebelah buat sesuatu yang tidak betul, kita beranggapan bahwa benda ini boleh dilakukan. Kita nampak, kita mau tegur, kadang-kadang ini bos, atau kita menjaga hati supaya benda ini tidak. Jadi satu masa, along the way, sampai satu keadaan di mana dia jadi kebiasaan. Itu makanya dalam pengurusan keuangan lah, kalau saya cakap tadi itu, mungkin daripada latar belakang saya sebagai keuangan, dia tidak ada kompromi terhadap integriti bila mana kita menguruskan keuangan. Salah satu faktor paling utama dan semua orang tahu adalah kita mengurus keuangan, duit bukan duit kita. Duit adalah duit kerajaan, yang mana duit ini daripada rakyat. Rakyat yang membayar cukai. Oke, jadi harus kita melaksanakan dengan bentuk integriti. Dari segi bertanggungjawab, amanah, mengikut peraturan. Dari segi pematuhan, macam bila mana kita cakap harus ada integriti dalam bayaran. Kita hendaklah memastikan bahawa setiap yang dituntut oleh mereka yang menuntut dibayar dalam tempo-tempo secepat mungkin, sependek mungkin. Ada masanya kita boleh bayar 3 hari, ada masanya kita bayar 7 hari. Because sekarang ini melaksanakan pembayaran itu macam, kalau Ustaz mungkin boleh bersetuju bahawa bila mana kita menyenangkan hati orang, kita telah membuat satu kebaikan. Bila mana kita buat satu kebaikan, kita suruh buat pahala. Syaratnya bila mana kita buat kebaikan itu haruslah mengikut peraturan. Cumanya ada along the way untuk kita melaksanakan ini benda-benda yang tidak ngam, tidak culas. Jadi untuk kita achieve, contohlah 14 hari pembayaran. Oke, arahan kita untuk membuat pembayaran 14 hari. Itu paling maksimal. Tapi sepatutnya boleh ada masanya kita boleh buat dalam 2-3 hari. Jadi kalau semua orang yang terlibat di UMS, saya sebutlah mana-mana kan, kita akan dapat capai. But macam Cik Amir cakaplah, reality checknya ada juga yang terlepas, ada juga yang tersangkut, ada juga yang bila orang kita tidak nampak di mana. So untuk ini, itu makanya kita perlu setiap pejabat awam di UMS itu kembali kepada realitinya, kembali kepada aku janjinya. Satu. Yang kedua, janganlah dipikirkan bila mana tidak ada tindakan, tidak ada bilang orang, apa orang cakap, arahan, maka benda itu betul. Kita ada Section 604, yang mana kita boleh diambil tindakan kalau semudah-mudahnya itu lewat membuat bayaran, salah buat bayaran, ataupun tidak membuat rekod, atau memusnahkan tanpa kebenaran. Tapi ini adalah satu bila orang penghukuman, yang mana dalam konteks kita di UMS ni, semua adalah intelek. Tidak mungkin kita harus mengajar Amir, cepatlah tolong buat. Kita tidak perlu merayu untuk minta luluskan bayaran, because itu memang tanggungjawab. Sama ada kami membayar 100.000, kami membayar RM100, kami membayar 1 juta, itu sama. Dia tidak ada bilang orang, 100 juta itu perlu cepat, pasal dia perlu duit. Sedangkan mungkin yang minta bayar RM50 itu dia punya kualiti keperluan untuk pembayaran itu lebih tinggi nilainya. So jangan kita tengok pada nilai. Kita tengok bahawa itu tanggungjawab, kita tengok pada masa, tengok kecukupan dokumen dan kita akan dapat capai. Kalau ini dilaksanakan semua secara chain reactionnya, secara apa nak cakap ripple effectnya, kita akan dapat capai. Ini dari segi konteks bayaran. Dari segi staffing, dari segi agama itu mungkin lebih kurang lah, tapi mungkin Ustaz Iqra boleh bantu di sana. Terima kasih, Cik Amir. Tapi tadi ada Trader dah mention, jangan tengok pada nilai tapi tengok pada tanggungjawab. Tapi setengah orang inilah, dia hadapi masalah. Bila dia nak buat perkara itu, yang dia fikir benda ini akan banyak melibatkan implikasi, khususnya kepada diri dia sendirilah. Kan? Jadi dia lebih cenderung untuk
go against the rules. Kan? Saya rasa ini antara sebab juga kenapa berlakunya masalah keculasan dalam integriti ini. Ustaz, macam mana Ustaz? Tuhan kita di mana? Satu soalan kan. Tuhan kita di mana? Itu soalan untuk peserta, sila jawab. Where is our God right now? Mungkin ada yang jawab, anyway. Mungkin ada kata, di mana-mana. Dan kita memang tidak melihat Tuhan kita sebenarnya. Anta abudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita membuat sesuatu seolah kita nampak Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak nampak dan Tuhan nampak kita. Jadi seolah-olah bila kita jauh dengan agama, integriti akan culas ataupun akan menjadi semakin kurang sebabkan kita tidak yakin dengan Tuhan. Keyakinan kita dengan Tuhan itu adalah merupakan satu kunci yang sangat luar biasa untuk menjadikan bahawa kerja kita itu kita lihat bahawa aku kerja bukan dengan untuk Encik Idrus. Aku bekerja bukan kerana Dr. Andrew. Aku bekerja bukan kerana Naib Chancellor. Aku bekerja kerana untuk mendapat redha Allah Subhanahu Taala. Bila kita meletakkan manusia itu sebagai satu KPI, dia akan leaking tu. Tapi kalau kita meletakkan kerja kita itu sebagai satu mukhlisi nalahuddin, kita meletakkan Tuhan nombor satu. Apa saja agama yang kita bawa, kita akan menjadikan bahawa aku buat ini untuk redha Tuhan. Aku buat ini untuk redha Tuhan. Jadi kalau kita buat sesuatu untuk redha Tuhan, kita ada gap ataupun KPI yang boleh kita selusuri mengikut acuan yang sepatutnya kita bawa. Tapi kalau kita kata kerana itu, kerana ini, itu sebabnya kalau dalam organisasi kita tak mau. Confirm lah PPKA, confirm lah bendahari memang gitu, confirm lah chancellery memang begitu, confirm lah doktor tu memang begitu. Kita tak mau tahu ada cetusan hati yang tidak clear tersebut. Kadang-kadang cetusan hati itu bukan daripada penyelidikan dan daripada pemerhatian dia dengar daripada orang lain. Aku sudah berapa kali pergi sana. Sudah pergi konter bendahari berapa kali itu, tidak siap-siap. Dia tidak faham proses. Bila tidak faham proses, dia akan jadi melenting. Dan seolah-olah tidak faham proses itu menyebabkan seolah-olah bendahari tidak integriti. Kita ada KPI, kita ada 3 hari pembayaran, 7 hari pembayaran. Kalau benda ini clear, tapi confirm lah ada satu bangsa ataupun satu manusia yang dia boleh je siapkan hari Isnin, tapi dia bilang besok lah. Dia bilang besok lah. Dia boleh siapkan besok pagi, tapi dia kata nanti hari Rabu, hari Jumat dia tu last minute. Ini yang sesuatu kita rasa sebab kita ada variable ataupun kita ada pemboleh ubah yang mengganggu kita punya proses untuk berintegriti pada setiap masa. Kalau kita berada di satu organisasi yang memang integritinya sangat luar biasa seperti di Jepun. Kalau kita pergi ke Jepun, bank di Jepun kan. Buka pukul 8 pagi, bank di Jepun. Semua pukul 7.30 sudah berbaris di depan meja. Dan 10 kaunter akan buka 7.45. 10 orang itu sudah ada di kaunter. 10 orang sudah ada di kaunter. Akhirnya bila 10 orang ada di kaunter, pukul 8 sudah buka pintu. Buka pintu. Semua akan dibagi nombor. 10 kaunter tidak akan tutup sampai pukul 5. Bila kita nak pergi sarapan, kita tidak akan letak kertas main tulis A4. Rehat. Ini berlaku di Malaysia. Rehat. Jadi 10 kaunter hanya 7 kaunter yang buka. 3 kaunter rehat. Jepun tidak akan buat begitu. Bila dia nak rehat, dia akan panggil manager duduk di belakang. Yang dia akan keluar, manager akan ganti. Dia balik daripada rehat, manager berdiri, dia akan ganti balik tugas dia. 10 kaunter tidak akan habis. Sampai pukul 4 petang ataupun 5 petang, ada lagi nombor yang orang ada, contohnya ada 11 nombor. 11 nombor akan dihabiskan sehingga tidak ada orang lagi yang menjadi pelanggan pada masa itu. Apa kita buat? Minta maaf Pakcik pukul 4 tutup sudah ini. Ya dah, sudah orang ini. Pulanglah Pakcik. Besok je pukul 8. Pukul 8 Pakcik 7.30 sudah datang. Pakcik datang pukul 7.30. Kaunter ada 6. Satu kaunter je yang buka. Sebab macam Cik Idrus cakap tadi, kita tidak merasakan bahawa kita memberikan senyuman kepada manusia. Kita memberikan, orang bilang kegembiraan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Reward from Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada Tuhan kita.
Kita tidak perasan benda itu. Kita perasan reward manusia, kita perasan reward manusia, reward manusia, reward manusia. Kita tidak perasan pun ada satu reward yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Khairun nas ma yanfa'uhun linnas. Baik-baik manusia adalah orang yang beri manfaat kepada orang lain. Kita tak faham pun benda ini. Isu ini kita tidak faham. Sebab isu kita nampak di dunia, nampak di kertas, tapi isu kita jumpa Tuhan nanti. Itu sebabnya kita jangan memperlekehkan sahabat-sahabat kita yang hantar surat, lari pergi kanseleri, pergi FKI, pergi FKJ, pergi FPEP dan sebagainya, lari sana, lari sini, hantar surat. Supaya surat itu sampai kepada orang. Dan bila kita nampak surat, kita nampak, oh sampai surat-surat. Kan gembira orang seperti itu. Dia tidak buat pun sesuatu kelebihan memperindahkan dan menaik nama universiti. Tapi dia mempermudahkan urusan orang. Itu sebabnya orang counter ini pahala paling banyak bos di dunia. Senyum saja dapat pahala. Lawak lagi, handsome lagi lah balik-balik orang pergi. Macam contohnya saya pernah ceramah di Tuaran. Ceramah peningkat daerah. Saya pergi isi minyak di Petronas Tuaran. Bila pergi isi minyak, Assalamualaikum Pakcik. Walaupun belum Pakcik lagi, tak apalah dipanggil Pakcik. Berapa mau isi? Bilang 40. Sekejap Pakcik, dia bagi-bagi, lepas tu dia bilang, lepas tu kita bagi-bagi duit. Terima kasih Pakcik, semoga dipermudahkan Tuhan. Datang lagi, Assalamualaikum. Kalau kau jadi Pakcik, mungkin daripada menggatal kau, balik-balik kau mau isi minyak di Tuaran. Mau beritahu, sepanjang drive balik menggatal. Sudahlah budak tu cute, contohlah kan. Tapi mau beritahu, akhlak, perkataan yang dikeluarkan oleh seorang manusia tersebut. Kita bilang, aduh, ingat Pakcik, Pakcik, balik-balikkan. Kenapa? This is integrity, the small integrity. Kita delivery untuk manusia. Tapi kalau main masam-masam, sudah tu kan antar, nantilah kami tengoklah. 3 hari lah, kita akan mau besok. Kalau boleh kami antar tu jam 1 pagi. Mana rumah kau? Apa ni sebenarnya? Kau mau apa sebenarnya? Saya tahu kau gaduh sama bini kau. Tapi janganlah kau delivery gaduh kau sama bini kau di pejabat dan sebagainya. So benda-benda begini itu sebabnya kita harus diskusi, kita harus bincang, sama-sama kita perbaiki apa yang sepatutnya. So daripada organisasi tidak pernah salah. Tapi kalau organisasi itu diduduki oleh orang-orang yang bermasalah. So this happen. 2014 hingga 2018. Kalau mengikut SPRM, lebih 4.000 terlibat dengan rasuah. 50% from 4.000 tersebut adalah orang muda. Why? Kenapa? Kenapa mereka terlibat dalam rasuah? Soalan, kenapa mereka terlibat? Wallahu a'lam. Kembali kepada Jamil. Terima kasih Ustaz. Lumrah bila kita bekerja dalam satu pejabat ataupun organisasi, kita memang ada ramai kawan. Kadang-kadang kawan tu daripada zaman induction lagi. So kita bina career sama-sama sampai pencen. Kan? Jadi along the way tu kawan tu kadang-kadang jadi memang kawan rapat lah. And then at the same time kawan tu pula kebetulan jadi bos kita. Jadi berlaku situasi di mana kawan itu menjadi kita punya bos dan at the same time kawan baik kita, kawan rapat kita. Jadi kadang-kadang berlaku situasi di mana kita terlalu menjaga hati kawan. Bila kawan minta buat sesuatu yang mana benda itu sebenarnya jelas melanggar etika. Contohlah, clock in. Itu contoh paling mudah lah. Okay. Claim yang bukan sepatutnya kita dapat. Contohnya kita hanya layak claim 200 tapi kita claim 2,000 contoh. Tapi bila masalahnya, bila ditegur, kita risau persahabatan itu akan jadi keruh. Ini mungkin kelemahan setengah orang. Dia tak boleh hadapi situasi macam ni. Kan? So dia tersepit di tengah-tengah. Sama ada nak menjaga hati kawan ataupun sebaliknya. Jika tidak ditegur, maka dia takut akan benda itu akan jadi pendorong kepada benda-benda yang tidak eloklah lepas ni. Jadi macam mana tu? Mengenai integriti dan persahabatan. Cik Idrus. Okey, terima kasih Jamil. Sebagai salah seorang yang telah agak lama di UMS, saya fikir lebih 20 tahun.
memang persoalan ini adalah persoalan reality. Satu. Yang kedua, bahwa persoalan ini adalah persoalan yang jika tidak ditangani boleh menyebabkan keadaan yang tidak betul. Bersahabat dan berorganisasi, itu kita tidak dapat lari. Akan sampai satu masa di mana kawan kita yang rapat naik pangkat. Contoh sebagai ketua. Kalau saya lah, mungkin kalau pengalaman saya, satu sebagai kawan, kita harus gembira bahwa kawan kita menjadi ketua. Kita gembira kawan kita naik pangkat. Itu makanya kalau saya ada kawan-kawan yang dapat naik pangkat tuh biasanya saya akan ucap secara pribadi. Semoga Tuhan sentiasa mendapat rahmat, supaya Tuhan sentiasa diberi petunjuk oleh Ilahi. Macam we have to just berlaku jujur. Oke, kita begitu mudah. Pasal dalam apa keadaan, satu perlindungan paling utama yang paling ampuh adalah doa. Oke, ini basic. Bila mana kita berdoa, kita mengharapkan ada benda-benda yang kita tidak dapat kawal. Atas, bawah, tepi, akan ada benda yang kita tidak terlepas. Oke. Dalam bersahabat, jujur dalam bersahabat adalah menyatakan yang benar. Bila mana kawan salah, nyatakan dengan benar bahwa kau salah. Jangan kita cakap bahwa Mir, oke Mir, no problem apa yang kau buat Mir. Tapi di belakang kita bagi tahu Anda tu buat salah. Because itu saya pikir adalah satu backstabbing atau bilang orang khianat dalam berkawan. Berkatalah benar walaupun benda itu pahit. Oke. Dalam konteks penjawat awam, dalam konteks pegawai keuangan pula, jika benda itu salah kasih tahu. Mir, ini tidak boleh. Kalau kawan dapat janganlah kita buat peraturan, section apa semua begitu. Lah benda ini salah. Because kawan kita usually daripada kelompok kita mengetahui juga benda yang sama. Mungkin keadaan akan menyebabkan ada perubahan. Bila mana seseorang telah berada di atas, mungkin pandai terlupa. Jadi itu makanya kita beritahu bahwa benda ini tidak betul. Kalau kita dapat sekarang dalam konteks keadaan sekarang ini, kalau kita dapat SMS, kita SMS atau WhatsApp. Supaya benda itu boleh diikat dengan perkataan. Jadi benda itu nampak. Aku sudah cakap sama kau hari itu. Coba kau rujuk perkataan macam itu. If you have to snapshot, snapshot. If you have to rakam, rakam. Tapi ini bergantung kepada itu. Tapi my point is, bagi tahu bahwa benda itu betul. Dan bagi tahu itu jangan dihalayak. Because sekarang ini bila mana melibatkan manusia ini, dia ada ego. Jangan bagi cakap di depan staf-staf bawahan. Sama ada among colleague yang betul-betul kita rapat ataupun just berdua. Just berdua pergi mana-mana. Because manusia ini mudah. Intronya janganlah terus salah atau Mir. Amin. Ini macam mana Ada cara kita mengawal acara kita begitu. Tapi kalau mau secara ringkas jangan. Kalau kawan salah, beritahu kawan salah. Jangan bilang orang in the name of menamakan kawan, kita bagi tahu bahwa boleh ke bos. Bila mana semua boleh, yes bos, no problem bos. Tapi sebenarnya salah. Because sebenarnya kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita sebagai kawan. Because ada tanggung jawab kita sebagai kawan, ada tanggung jawab kita sebagai penjawat awam. Ada tanggung jawab kita sebagai bos. Sedar dirilah mungkin. Apa katanya, kita sedar diri dan kita tahu gapnya di mana peranannya. But kalau kita tahu macam mana gap, kita tahu peranan kita tahu tanggung jawab kita, mesti boleh kita melaksanakan integriti kita sebagai sahabat. Mesti kita boleh melaksanakan integriti kita sebagai ketua, sebagai kaki tangan. Jadi jujur dan berterus terang. Dan jangan bila orang terlampau ambil hati. Itu ujungnya, biarlah gaduh sekarang, jangan kita bergaduh di kemudian hari. Itulah kau nak beritahu kau awal. Kalau dulu kau beritahu. Ini tentu, ya kan, sepertinya beritahu, ini yang kita mau elakkan. Kalau kita bergaduh sekarang. Manusia itu akan berubah, berbolak balik hatinya akan rusak. Dia akan bilang orang berubah. Kalau benda baik jangan takuti. Benda yang baik akan coming back. Bila, itu kita tidak bergantung. Terima kasih. Wallahualam. Ustaz, macam mana? Padang Ustaz. Seperti mana Encik Jo cakap tu tadi lah. Bila orang bilang kawan-kawan kan, duit kopi dan sebagainya. Itu sebabnya bila menjadi seorang bos, kita bawa kaki kiri kita itu ke neraka Allah SWT. We are get ready untuk entrance yang sangat tragis tersebut. Sebab kita akan bersama dengan orang-orang yang jujur, kita bersama orang-orang yang semi jujur, pro jujur dan sebagainya.
Kita akan ada benda ini di setiap masa. Tidak ada satu tempat yang tidak ada benda seperti ini. It's normal practice. Tapi itu sebabnya bila kita berkawan kalau kita berkawan daripada muda lagi, dalam keadaan berkawan daripada awal, dalam keadaan kita berintegriti, so dia akan kenal siapa kita sebenarnya. Tapi kalau daripada awal lagi dia tahu sudah kita ni tidak berintegriti. Bila kita naik, dia akan cuba menggunakan ketidakintegriti kita tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri. Akhirnya apa yang berlaku? Satu kisah yang berlaku di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab, dia punya gubernur Amr bin As di Mesir. So di Mesir dengan Madinah lebih kurang jaraknya 1.800 km, lebih kurang lah. Jadi berlaku sesuatu perkara yang anak gubernur Amr bin As pukul seorang lelaki di Mesir. Pukul dalam keadaan tidak puas hati. So apa yang dibuat oleh lelaki tersebut? Dia kata, aku akan mengadu perkara ini kepada Umar bin Al-Khattab di Madinah. Sampai di Madinatul Munawwarah, Umar mengetahui perkara tersebut. Akhirnya Umar mengatakan kepada lelaki tersebut dan bawa kepada utusan, panggil gubernur dengan anaknya sekali. Akhirnya sampailah anak tersebut dengan gubernur di Madinatul Munawwarah. Amr bin As ni segak. Dia punya suara dan dia punya kepimpinan yang bagus di Mesir. Dia bukan orang yang orang bilang tidak berintegriti, tapi mau beritahu apa hakikat cerita ini. Akhirnya Umar bin Khattab kata, kau pukul, betul tu kau pukul. Itu hak manusia yang lain, kenapa kau pukul? Maka kau pukul anak gubernur. Dia pukul, pukul. Kau puas hati sudah? Sudah puas hati. Kalau kau tidak puas hati, sampai besok pun aku akan benarkan kau pukul anak gubernur. Akhirnya setelah selesai, Umar Al-Khattab panggil Amr bin As dengan anaknya. Dia kata, kenapa aku panggil kamu dua orang? Kalau setakat orang lain pukul, aku tak kisah. Tapi yang pukul adalah anak gubernur Amr bin As. So kalau lelaki tersebut minta sampai besok untuk pukul, aku akan izinkannya sampai bila-bila dia mau pukul. Hatta kalau anakmu dapat cedera yang luar biasa. Mau beritahu pengejaran seorang pemimpin kepada pemimpin-pemimpin bawahannya. Itu sebabnya the top management mesti orang yang sangat berintegriti. Kalau ada leaking daripada top management ini, maka akan rosaklah semua yang down management. Alah, dia bilang atas pun main runding, kita lagi lah main runding bosku. Nah, main runding bosku, akhirnya rosaklah pengurusan. Satu lagi apa yang dibuat, ini anak Gubernur Amr bin As. Ini masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Anak Umar bin Abdul Aziz, dia anak sultan tau. Di Baghdad tersebut ada kolam. Dan orang akan mandi kolam tersebut dan ditutup kolam tersebut pada waktu tertentu. Akhirnya bila kolam tutup, tiba-tiba anak Amr bin Abdul Aziz, anak sultan ini, terjun kolam. Masa itu tak ada orang sudah, hampir malam. Pengawal tengok, siapa terjun? Tempat larangan sudah, tutup sudah waktunya. Pergi tangkap anak Umar bin Abdul Aziz. Boleh tengok kau kenapa kau buat larangan tersebut? Dilarang oleh pihak istana bahawa tidak boleh mandi pada waktu ini. Kerana tengok anak sultan, Allah maaf tuanku, kami tidak perasan anak tuanku. Kenapa tuanku tak bagi tahu awal-awal? Kalau tidak kami suruh semua orang naik daripada kolam, tuanku mandi sesuai hati. Apa kata anak Amr bin Abdul Aziz yang punya integriti, dididik oleh bapaknya seorang sultan. Aku tidak mau mandi kerana aku anak sultan. Aku nak mandi sebab aku orang biasa. Aku tak mau aku mandi nanti semua orang akan keluar sebab anak sultan yang mandi. See, the simple integrity dibawa oleh seorang anak sultan. Mau beritahu, aku berada di sini bukan kerana pakcik aku, bukan kerana bapa aku, bukan kerana siapa. Aku di sini kerana aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat bagaimana kawan-kawan dan sebagainya kan. Kawan-kawan harus faham. Ada satu masa bila kawan kita cakap, oh tidak boleh lah bos. Itu dululah, sekarang ni mana boleh. Kita jangan kecil hati tau. Itu teguran daripada Tuhan. Selama ini kita berdoa kan.
Rabbana zalamna anfusana. Kita doa hari-hari, orang Islam doa hari-hari. Tiada seorang pun orang Islam yang tidak hafal Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Tidak ada seorang orang Islam pun yang tidak berdoa seperti yang kata Encik Idris tadi, Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan kau balikkan hati kami. Kita minta benda itu hari-hari. Selama 10 tahun kita tidak jumpa. Akhirnya bila kawan kita jadi bos, pada masa itu janganlah bos, itu jangan buat. Kita jangan kecil hati, sebab itu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, teguran daripada Tuhan yang mau kita tidak berlaku lagi sesuatu yang di luar daripada etika dan integriti yang sepatutnya. Bila ada teguran, bila ada orang yang menegur kita dan sebagainya, pahamilah bahawa itulah kasih sayang Allah yang sangat perit. Kasih sayang Allah yang sangat perit. Minta naik jawatan dan sebagainya, tiba-tiba tidak dapat. Mau beritahu apa? Allah jaga hati kita supaya kita tidak sombong. Bila naik pangkat, rasa sombong terus. Kau tu lah tidak buat, aku tengok aku buat semua. Itu yang kau tidak dapat. See? Kalau Allah bagi pada masa itu, kita jadi sombong. Tapi oleh kerana Allah tidak bagi, mau bagi tahu apa? Allah jaga hati kita ini. Supaya kita tidak takabur dan sombong di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pokok pangkalnya bila kita nampak dunia ini everything, kita tidak nampak akhirat. Yang tempat itulah kita akan selama-lamanya akan pergi. Kita nampak kan? Kita nampak X70. Minta maaf siapa pakai X70, X50. Bukan menghina X70. Saya tengok juga lawa tapi tidak mampu. Tidak mampu mau beli. Saya beritahu tidak apa. Orang pakai X70 tumpang je lah pergi makan di alam mesra. Tidak dapat beli pun tidak apa Amir. Okey je betul kan. Kita tunggu je Dr. Andrew beli BMW. Dia bilang macam online sudah tu. Sudah mau sampai sudah. Kita tumpang-tumpang pun okey jugalah. Tapi mau bagi tahu itulah teguran apa saja yang bersifat itu ialah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Wallahu a'lam. Masih Ustaz, saya ada beberapa soalan lagi lah yang ingin saya tanyakan kepada panel. Tapi sebelum saya sambung soalan, saya buka dulu peluang kepada rakan-rakan online kita ataupun yang di sini sekiranya ada soalan, boleh on microphone ataupun lontarkan sahaja soalan di bahagian chat box. Ada soalan setakat ni daripada rakan-rakan online? Kalau ada persilakan. Kalau tak ada kita yang tanya. Atau masih berfikir, tak apa Ustaz, kita bagi dia orang masa untuk fikir dulu soalan. Kan mungkin soalan-soalan yang dia nak tanya sebelum ni dah terjawab. Cik Idrus, apa ni soal persahabatan tadi kan? Okay. Memang banyak kali situasi di mana itulah kita sedar yang kawan kita tu against the integrity. Dari segi cuti contohnya lah, ataupun clock in dan sebagainya. Cabaran kita sebagai kawan ialah untuk menegur bahawa perbuatan itu salah dan tidak betul. Tetapi bagaimana caranya? Setengah orang dia menghadapi masalah sebegini. Bagaimanakah caranya untuk kita menegur kawan tersebut bahawa perlakuan itu tidak betul? Dan pada kawan itu pula, bagaimanakah cara mereka untuk menerima teguran itu? Saya fikir ini satu skill yang adakah perlu kita beri dari segi contohnya program kan? Program bersifat kemahiran insaniah macam ni untuk menerima teguran, memberi teguran dan sebagainya. Macam mana? Ya kalau sahabat yang kita betul-betul kenal, macam Ustaz Isra tadi itu, dia ada limit lah. Dia begini kan, dia satu masa bila mana kita tegur satu kali, kita bagi tempo tegur 2 kali, kita bagi tempo tegur 3 kali. Kalau sudah memang betul-betul tidak mau mendengar, kalau terpaksa kita laporkan kepada pihak yang atasan dan mungkin kita kena laporkan. Tapi itu saya pikir because we know our friend. Kita tahu kawan kita dan kita tahu bahwa kawan kita ini bukanlah kawan yang terlampau macam bentinggol tak pernah dengar cakap tuh. Satu masa dia akan dengar juga. So macam mana approach kita? Yang perlu kita kawal adalah supaya jangan sampai satu masa benda itu jadi serius. Pada waktu tersebut telah terlewat. Tapi ujungnya peringkat yang ditegur pula, dia haruslah juga ada macam Ustaz Isra cakap tadi itu. Bila mana mendengar nasihat, dengar.
Dia tidak ada spesifik rule. Because kita tadi yang sekarang nih, pertanyaan Cik Ania itu adalah sebagai sahabat, bukan sebagai penguasa. Because kalaulah sebagai penguasa, come time bila mana kita tegur 1, 2, 3 masih tidak juga dengar. Dan bila orang itu adalah peranan penguasa. Itu makanya perlu ada satu macam kita cakap tadi itu, di satu-satu tempat, satu-satu organisasi akan ada satu bahagian yang menunjukkan bahwa kerja itu syok. Tapi ada juga jabatan, ada satu tempat yang menunjukkan kita bayar gaji. Maksudnya we pay for you bila mana you buat kerja. Sama ada you pay bila orang buat kerja integrated tidak, so long that nampak login-nya, nampak bekerjanya, kita bayar. Itu termanya. Okey. Yang satu pula bila mana ada laporan, ada pembuktian bahwa mereka ini tidak melaksanakan dan tindakan harus diambil. Cumanya macam mana menyampaikan tu, itu mungkin saya fikir saya passing kepada bagian pengadilan. Because sahabat tidak mungkin akan melaporkan kawannya ni kepada polis. Kawan saya salah. Amir salah, tolong tangkap dia. Tidak, dia biasanya tidak. Kecuali lah betul-betul. Sekarang ni knowing the degree of kesalahan tu ada, dia berbeza-beza. Kalau setakat bila orang dia clock in, saya fikir ada caranya. Tapi kalau buat kesalahan pecah amanah, ada degree-nya. Pasal benda tu saya fikir benda tu itulah macam mana kita tengok. Ada benda yang kita boleh simpan, kita tegur. Tapi kalau dia besar, orang tersebut, sahabat tersebut harus tahu di mana dia perlu bercakap. Jadi benda tu macam menarik benang dari tepung, menarik rambut dari tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berderai-derai macam tu. Dia kena tahulah. Benda ni untuk kita cakap straight dalam satu forum moderation macam ni, dia kadang-kadang terlampau complicated dan tidak nampak. Tapi saya fikir yang mendengar Ustaz Yusra, Cik Amir sendiri nampak maksud perkataan saya ini. We know the degree dan kita act berdasarkan itu. Kalau degree-nya sangat besar dan sebagainya, tindakan itu haruslah mengambil perkiraan berlandaskan kepada hukum dan peraturan. Terima kasih. Ustaz, pengalaman Ustaz sendirilah sebagai ketua jawatan dalam memberi teguran. Tak semestinya dalam kes integriti, tapi apa jugalah kan, dalam memberi teguran kepada staf ataupun pengalaman Ustaz sendiri apabila ditegur. Mungkin boleh kongsikan dengan kita. Salah satu benda yang kita harus faham, sensitiviti hati setiap orang berbeza-beza. Ada orang yang ditegur, dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada orang yang bila ditegur, keluar air mata. Ada orang yang bila ditegur, putus persahabatan. Ada orang yang ditegur, dia kata thank you very much. Thank you very much. So, dalam satu pengalaman berada di Pusat Islam dekat 5 tahun, saya lebih membawa kepada kesesuaian dan kebersamaan saya dalam organisasi. Saya makan dengan dorang, saya main dengan dorang. Saya tidak menjauhkan gap saya itu sebagai seorang bos. Tapi dalam masa yang sama, kamu perlu hormat saya sebab saya menghormati kamu. Contohnya benda seperti itulah. Jangan kita bila jadi bos, kita jadi ketua, kita jauh sangat. Lepas tutup kita nak bantai dia dengan sesuatu hukuman. Seolah-olah kita sudahlah tak kenal dia, kita kurang bergaul, tiba-tiba kita nak bagi hukuman. Mau beritahu bahawa kita tidak kenal pun dia. Kenapa dia lambat dan sebagainya. Tapi kalau kita biasa dengan dia dan sebagainya, kita akan tahu. Itu mungkin datang daripada sifat yang negatif daripada dirinya sendiri. Suka tidur lepas subuh, lambat datang kopi dan sebagainya. Jadi orang yang benda seperti ini, kita tengok, kau datang pukul berapa? Kau lepas subuh, okey. Tapi kau akan balik pukul 6. Terus maghrib di masjid. Contohlah benda itu, kau boleh datang pukul 9. Itu atas integriti kita sendirilah untuk check and balance. Tapi kau tak boleh pulang awal. Kau kena pulang lambat juga. Kau kena pulang pukul 6 sebab kau masuk pukul 10. Contohlah kan. Kalau kau bertugas menjadi imam subuh, kau boleh datang lewat sebab kau bangun pukul 5. Bertugas pukul 5. Contoh benda seperti itu, kita seorang ketua kita kena ada check and balance supaya penghukuman itu tidak kita generalisasikan kepada semua orang. Ada yang senang nangis, ada yang senang ketawa. So bagi seorang ketua dan sebagainya, satu benda yang harus kita tingkatkan ialah kita kena fully integrity.
Sama ada kita berbohong, kita munafik dan sebagainya, kita kena full integrity. Sebab kita memegang satu organisasi. Orang kata, alah, dulu tak pernah pun pergi masjid. Lepas jadi bos, ada muka dia di masjid. Contohlah benda seperti itu. Kita jangan tanya dia ikhlas ataupun tidak. Tapi sebab dia nak menunjukkan bahawa dia perlu perubahan. Ada orang jadi bos terus berubah. Alhamdulillah, ada orang jadi bos tidak pernah berubah. Dia tetap membuat sesuatu yang lama. Cuma sebab dia boleh jadi bos, dia datang awal dan sebagainya. Sebab orang akan cari dia. Tapi kalau yang staff-staff biasa, confirm tidak dicari orang. Contoh benda seperti itu. Jadi bila kita membuat tindakan, kadang-kadang tindakan kita itu kita marah pun tak jadi kadang-kadang. Satu benda yang paling berkuasa, kita mesti sentiasa berdoa kepada sahabat kita. Ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada sahabat. Mesti, bos. Ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada jiranku. Ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada sahabat-sahabatku di organisasi ini. Kita tak ada pilihan. Kita serahkan kepada Tuhan yang memiliki segala macam hidayat dan pintu rahmat. Kita sudah buat, tapi masa benda seperti itu juga. Itu yang pertama. Yang kedua pula, we need team. Kita perlu kepada tim untuk membuat satu keputusan, seorang ketua ataupun seorang ketua jabatan dan sebagainya. Jangan buat self decision making. Kita kena buat individual decision making. Kita kena buat executive decision. Iaitu kita buat berdasarkan kepada keputusan umum bahawa apa yang kita buat. Jangan kita buat sendiri, kita yang sign. Ini berdasarkan mesyuarat. Mesyuarat bersetuju bahawa staf ini akan diberikan. Jadi kita tidak ada isu individu tersebut. Kita ada isu bersamaan. Semua orang bersetuju bahawa perkara ini harus dilakukan. Oleh itu sebabnya UMS ni buat sistem. Sistem itu untuk apa sebenarnya? Sistem itu untuk mengawal supaya integriti kita itu dapat terlaksana. LMPT. Kadang-kadang orang kata LMPT ni menyulitkan. Saya rasa sampai kita mati pun, LMPT itu akan menyulitkan kita sampai bila-bila. Atas hati kita sendirilah kan. Susah, susu itu susah dan sebagainya. Kita sendiri, clock in, clock out untuk apa sebenarnya? Untuk integriti, supaya kita tidak terbabas. Saya tahu orang semua PUMA macam pencara. Dia tidak akan lompang dia punya kuliah. Confirm kuliah pukul 8, pukul 10. Kadang-kadang dia tak terclock in pun sebab dia lupa. Tapi dia ada kuliah. Dan saya approve lah dia punya ketidakhadiran tersebut. Sebab saya tahu dia hadir. Dia kuliah. Dan bukti kita apa? Bukti kita di OBE kehadiran. Bahawa ada berlaku kehadiran di situ. Bukti kita kepada pelajar dia hadir ataupun tidak. So kadang-kadang benda seperti itu kita tidak mahu masuk campur. Sebab itu bersifat yang confirm dan datang. Tapi ada kadang-kadang tindakan kita itu tidak melalui orang kata nilaian hati yang bagus dan sebagainya. Kita bila membuat keputusan, kita cakap kepada Allah, Ya Allah, jadikanlah keputusanku ini untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada semua orang. Jadi itulah kita nah. Cik Azan tanya tu, Dr. Azan tanya, link kehadiran ada ke tidak? PPKA respon. Jadi Ada. Jadi itulah kita nak cakap Cik Amir kan. Bila bersifat soal seperti itu, pengalaman kita itu macam-macam kan. Kadang-kadang orang suka. Kita yakin je orang mungkin tidak suka kita sampai kita mati. Dan kita yakin ada orang yang suka kita. Dan mungkin kita perasan benda-benda seperti itu bila kita melakukan sesuatu urusan, Allah mempermudah. Sebab kita mempermudahkan orang. Dan ada orang mempersusahkan orang, tapi dia dapat juga sesuatu yang baik untuk dirinya. Dan dia kata, aku mana ada salah pun tengok. Aku buat gini pun tetap Allah bagi rezeki. No, kena ingat. Ada sesuatu pemberian Tuhan, Tuhan tidak reda untukmu itu. Tuhan kata, kau nak zalim silakan. Aku beri kezalimanmu sampai bila-bila. Aku beri kau sehat, aku beri kau naik pangkat, aku beri kau macam-macam. Ambil. Kau nak dunia ini, ambil, kata Allah. Tapi aku tidak reda. Aku tidak reda. Kau ambillah, kau dapat semua benda yang kau mahu, yang kau impikan, silakan, kata Allah. Ambil. Tapi aku tidak reda. Itu sebenarnya reda itu sangat pahit. Reda itu sedih. Reda itu ketidakgembiraan. Reda itu rasa dienaya. Reda itu rasa terpinggir. Reda itu rasa we are nothing. Kita tidak ada apa-apa. Itu sebabnya nak dapat reda Allah tu Allahu Akbar. It's not easy. Ustaz, sedikit tentang hubung kait integriti dengan rezeki yang kita terima. Kita kena faham lah kan.
kalau integriti kita itu hilang, maka akan terjadilah sesuatu yang kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, la imana liman la amanata lahu. Tiada iman orang yang tidak ada amanah. So bila integriti kita hilang, kita akan pecah amanah. Jadilah kita orang-orang yang orang kata jadilah kita orang munafik, iaitu iza haddasa kadzib, wa iza wa'ada akhlaf, wa iza u'tumina khana. Orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dusta. Apabila berjanji tidak tepati. Apabila diberi amanah dia khianati. InsyaAllah bosku, insyaAllah bosku. Besok ada tu, besok ada tu. Jadi orang-orang seperti ini akan melibatkan rezeki yang kita masuk. Rezeki halalan thayyibah. Rezeki yang kita masuk tu perlu halal. Halal itu bukan kerana kalau orang Islam dia daging bab 1, dia arak dan sebagainya, bukan. Halal itu ialah contohnya kita pukul 8, pukul 5 petang. Gaji kita pukul 8, pukul 5 petang. Gaji pukul 8, 5 petang tu kita buat apa sebenarnya? Kalau 2-3 jam pergi baiki tayar pancit 3 jam. So 3 jam kita mau ganti di mana? 3 jam itulah kita dapat juga kita punya gaji 2,000 contoh. 85 2,000, 84 2,000, 810 2,000, 812 2,000, 81 pun 2,000. So kita kena pastikan fulfill tidak kita dengan 85 petang. Kalau ada rompang-rompang yang tidak teliti itu akan jadi barakah. Barakah rezeki itu akan. Ada orang kata tiada masalah pun. Okey je aku hidup, boleh pergi mana-mana. Beritahu rezeki itu ada 2 macam. Satu dipanggil rezeki, satu dipanggil istidraj. Rezeki adalah sesuatu benda yang Allah bagi, Allah redha. Istidraj, sesuatu yang Allah bagi, Allah tidak redha. Jadi jangan ingat kita dapat rezeki itu, alhamdulillah rezeki. No, watch out. Kadang-kadang itu bukan rezeki. Itu amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk aku tidak redha apa yang kau buat walaupun kau dapat. Dan itu yang sangat mahal untuk kita selusuri sebab kita tidak tahu membezakan antara rezeki dengan istidraj. Okay, Cik Amir. Terima kasih Ustaz. Saya rasa satu reminder lah, peringatan yang baik lah untuk kita sama-sama renungi kan, dan fikirkan berkenaan dengan konsep integriti dengan rezeki ataupun gaji yang kita terima setiap bulan lah. Saya fikir kita sama-sama pun boleh fikir kan, mana yang baik, mana yang buruk. Okey, yang dapat kebaikan pada diri kita insya-Allah. Soalan daripada rakan-rakan online sekiranya ada, boleh teruskan. Ini lagi satu integriti ni, Cik Amir. Mendiamkan diri. Saya teruskan mungkin soalan second last ataupun terakhir lah. Okay, mungkin kita pun dah sejam lebih ni. Right. Sekejap je, dah sejam lebih ya. Begini, kita mahu pelaksanaan integriti ni betul-betul dilaksanakan lah. Maksudnya bukan sekadar indah dari rupa, indah khabar dari rupa. Kan kita buat poster, okey, mesti ada integriti kan, kita mesti macam-macam lah kita buat. Tapi dari segi pelaksanaannya itu mungkin ada banyak question marks. Dan kita juga mahu ada konsistensi dari segi pemahaman tentang integriti ini, yang mana kita faham integriti itu begini, kita perlu buat begitu begini. Dan kita mahu juga benda itu seiring dengan tindakan. Comes together with action. Jadi persoalan saya, bagaimana budaya dan nilai integriti ini dapat kita terapkan kepada kaki tangan di setiap peringkat lah. Tak kisahlah top management ke dan sebagainya. Dan bagaimana budaya dan nilai integriti ini dapat kita terapkan kepada semua kaki tangan di setiap peringkat. Cik Dus. Terima kasih Cik Amir. Saya fikir untuk menjawab ni dia tidak sukar. Satu, setiap bahagian, setiap mereka-mereka yang dipertanggungjawabkan di JMS sebagai satu organisasi hendaklah melaksanakan tanggungjawabnya. Contoh, bila mana tidak ada ruang untuk orang membuat kesalahan di peringkat jabatan bendahari, biasanya integriti itu akan tercapai.
Peringkat-peringkat yang sepatutnya menguatkuasakan peraturan, menguatkuasakan prosedur, kuatkuasakan. Because bila mana dinampak oleh mereka bahwa akan ada tindakan penghukuman, maka bila orang secara tidak langsung ataupun secara langsung dia bergantung kepada orang akan mula melaksanakan semua berdasarkan peraturan. Yang pertama, setiap bahagian itu dia kenal. Dia tidak boleh bilang orang peringkat di bawah ni garang, peringkat atas lamosok. Dia tidak akan jadi bilang orang bertepuk sebelah tangan itu tidak akan berbunyi. Dia mesti dua-dua. Yang kedua, macam Ustaz cakap tadi itu, bila mana ketua hendaklah menunjukkan tauladan. Daripada bila orang cakap peringkat BC, peringkat TNC, peringkat pendaftar, peringkat bendahari, peringkat dekan-dekan, ketua jabatan, semua tu dari atas ke bawah. There's no bilang orang keadaan di mana aku bos, aku boleh buat suka-suka hati. So bila mana orang nampak keadaan macam tu, dia tidak sama macam zaman dulu. Zaman dulu tu dia tidak ada ledakan informasi. Sekarang ni apa yang berlaku di luar kita boleh dapat nampak. Okey, so bila mana daripada atas bawah tunjukkan contoh yang baik, yang di bawah tu pun akan segan untuk buat benda yang tidak baik. Okey, kalau bilang orang ketam menyuruh anaknya berjalan dengan betul. Kalau ketam tu pun jalan mereng, jalan sengat, macam mana dia mau dengar macam tu. So keadaannya ketua hendaklah menunjukkan contoh yang bagus. Dan kita sama ada ketua atau sebagai manusia hendaklah bilang orang melaksanakan apa yang kita janjikan. Tidak guna bilang orang kita cakap kita solat, okey, ataupun whatever kepercayaan kita tidak sama dengan apa yang kita laksanakan. Setidak-tidaknya buat baik-baik. Kalau you tidak dapat berbuat kebaikan yang melampau, jangan buat jahat. Okey, jahat tu mungkin ada kecil ada besar. Tapi kalau kita tidak melaksanakan sesuatu dengan integriti, kita sudah buat kesalahan yang kecil. So daripada sini mungkin dia sudah ada titik hitam atau apa semua. So saya pikir kalau tiga ni saja daripada peringkat diri, peringkat kepimpinan, melalui tauladan sama ada sebagai ketua. Tapi dalam konteks percakapan kita ni sebagai ketua jabatan, ketua organisasi, dan dari segi tanggungjawab bahagian-bahagian berkaitan, ya ini berkaitan dengan penguatkuasaan, saya pikir kita boleh capai. Dan macam yang saya cakaplah, jangan dulu kita bercerita soal tertinggi. Kalau dalam bahasa mungkin saya macam itu, tidak perlu kita capai 100%. Kita naik dulu 50%, setidaknya jangan kita naik 60%, naik 70%. Sampai satu masa kita tidak akan bilang orang going for less. Tapi kita membiasakan diri. So kadang-kadang benda ni latihan. Ada bagi setengah orang, menipu itu senang. Ada setengah orang tu dia bilang kelentong tu, anytime boss, no problem. Ada setengah orang tu untuk berkata tidak benar pun dia bergegar. Tangannya, apa semua kita akan nampak karakter. So, they depending. But if we do slow, perlahan-perlahan, insyaAllah kita boleh capai. Dan ujungnya, integriti itu kita akan mencapai di UMS. Itu makanya, kita tidak boleh berharap dengan diri. Dia kena semua. Sistem, orang, dan diri sendiri. Terima kasih. Okay, masih je terus by example. Ustaz Israq, macam mana pula? Mungkin ada pendapat Ustaz sendiri? Dulu masa Islam Hadari, saya jadi penceramah Islam Hadari seluruh Malaysia tu. I'm among the first in Sabah. Dapat tauliah tersebut di Negeri Sembilan oleh Datuk Seri Najib, Timbalan Perdana Menteri pada masa itu. So saya berlegar di setiap jabatan kerajaan. Saya pergi macam-macam, custom semua. Dan itu idea yang sangat brilliant sebab memperingatkan orang pada setiap masa. Tapi bila satu Malaysia mengambil alih, hilang benda tersebut. So saya mohonlah the top management UMS, jabatan-jabatan, please do it. Kita punya sembang ini, orang kata twice a month, once a week, kalau saya bukan memperkatakan baca Yasin itu tidak bagus, tapi kadang-kadang baca Yasin impaknya itu tidak ada dalam bentuk kepahaman. Setakat bacaan dan memohon kepada Allah untuk memberi rahmat. It's okay. Tapi bila kita sembang benda seperti ini, kalau boleh pihak BSM, minta maaf lah BSM kalau cadangan saya ini tidak baik. Memperwajibkan setiap jabatan, fakulti, mesti ada sembang seperti ini setiap bulan sekurang-kurangnya sekali. Kalau tidak ada macam ini, kita ada 160 partisipan. Kita berapa ramai di UMS ni? Mau bagi tahu sambil lewa saja sebab tidak ada pun rasa macam keperluan pun untuk mendengar.
Tempatan pagar lagi yang bercakap lah Dr. Isra. Balik-balik ada aja tuh. Muka dia balik-balik di mana-mana. Boring sudah kan. Contoh lah. Benda seperti itu. Jadi kalau kita boleh buat bukan daripada BSM panggil, tapi jabatan sendiri. Jabatan Keselamatan buat satu. Saya sedia untuk pergi ke mana-mana. Dulu saya pernah masa jadi pengarah pusat Islam. Dalam 1 bulan Ramadan tuh. Setiap hari saya pergi setiap jabatan. Itu sebenarnya saya kenal semua orang di UMS nih. Yang tidak kenal saya tu mungkin baru masuk lah. Tapi kalau yang lama-lama tu saya tahu tu semua muka yang ada di UMS tu. Sebab saya akan pergi semua tempat. Pagi petang masa bulan puasa dulu. Saya ada buat benda seperti ini. Mau bagi tahu kita kena top down. Dekan, ketua jabatan kau kena ada sebelah penceramah. Jangan masa aku ceramah kau hilang. Bila kau ada, staf ada. Bila kau tiada, semualah sorry bosku. Itu benda seperti itu. Wajibkan benda seperti itu. Cari satu tarikh yang mananya staf kita semua hadir. Contohnya masa mesyuarat fakulti, mesyuarat apa-apa. 10 minit awal itu panggil siapa-siapa untuk memberikan pengisian. Itu sangat penting. Kita tidak mahu macam Cik Amir cakap itu. Integritas kita bermusim. Kita hanya bersifat poster. Kita hanya bersifat iklan. Bahawa UMS sudah berintegriti, audit dan sebagainya. Sedangkan hati kita masih lagi jauh. So, please. Saya bukan siapa-siapa mana-mana jabatan memerlukan kita sembang. I'm in. No problem. Janji masa yang bersesuaian. Ini PPKA ni booking dekat sebulan saja. Mau beritahu, diorang pun fikir keberadaan kita di mana-mana kan. Please, buat benda seperti ini. Kita jangan menunding jari kepada sesiapa sekalipun. So please, tutup kita punya diary menunding jari. Kita forward ke depan, kita demic, kita move on, kita terus ke depan, jangan salahkan sesiapa sekalipun. Salahkan orang, kita yang bersalah. Kita sama-sama, kita adik-beradik bos di UMS ni. Nangis kita nangis bersama, ketawa kita ketawa bersama, sakit kita sakit bersama. Siapa lagi yang ada di dunia ini? Inilah kita dunia UMS. Sakit, perit semua. Siapa bos kita sekalipun, kita tetap bekerja untuk UMS dan untuk agama, bangsa dan negara. Kita tidak ada pilihan. Tapi itulah kadang-kadang tersentuh hati, terdetik hati, ketidakpuasan. It's normal practice. Sesuatu yang biasa. Tapi saya yakin pihak top management semua akan membuatkan sesuatu yang terbaik. Just feel it. Railah benda yang kita ada ini. Kadang-kadang ada terkurang, ada terlebih. Tapi apa yang buat oleh PPKA ini kita boleh bincang, boleh teruskan siri 1, siri 2 dan sebagainya. Tidak perlu panggil orang luar. Kurangkan duit untuk panggil orang luar. Panggil orang kita sendiri. Kita ada kepakaran dan kita ada sesuatu yang kita ada sendiri sebenarnya. We have that amount dalam WhatsApp group. Macam-macam kita boleh cakap. Panggil orang-orang di luar, dia tidak faham. Dia tidak tahu pun mana kantin FCSSA. Dia tak tahu pun mana kantin. Dia tak tahu pun di JPP itu ada kantin, ada nasi lemak. Dia tak tahu bos. Tapi kita tahu. Kita lihat jam hari-hari, kita lihat semua hari-hari, papan tanda dan sebagainya, kita tahu. So, kita kongsi benda ini untuk sama-sama. Kita keluarga, bos. Kita keluarga. Salah silap kita keluarga. Kita nangis bersama-sama, kita ketawa bersama-sama. Inilah spirit UMS yang sebenarnya. Macam jadi TNC pula aku ni bercakap. Tidak, bukan sekadar sembang-sembang untuk sahabat kita semua. Allahu Akbar. Itu saja yang saya boleh kongsikan. Teruskan usaha ini, kita proceed benda ini sampai bila-bila. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih Encik Idrus. Saya fikir bercakap tentang integriti ni sebenarnya dia memang never ending lah kan. Dia memang akan sentiasa ada. Cumanya biasalah kita ni lumrah manusia. Kadang-kadang kita pandai ingat-ingat lupa. Jadi itulah tujuan sembang santai kita hari ini, untuk memberi ingatan lah, reminder bersama. Ini bukan ditujukan khas kepada mana-mana pihak lah, tetapi sebagai reminder kepada kita untuk sentiasa ingat kembali kepada aku janji yang telah kita buat waktu kita mula-mula diterima masuk di organisasi inilah kan. Dan untuk kembali semulalah kepada agama,
sentiasa ingat Allah. Maksudnya buat sesuatu bukan kerana manusia seperti Ustaz cakap tadi, tetapi buat kerana untuk mendapat keredaan Allah, maka itu akan membantu kita untuk menjadi lebih beretika dan berintegriti dah dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi sedikit summary lah tentang apa yang telah dibincangkan tadi, khususnya bagaimana kita boleh pergi ke bahagian action tu tadi kan. Maksudnya bukan sekadar tahu dan faham, tetapi kita mahu juga ada tindakan yang diambil oleh setiap pihak. Jadi saya fikir perkara yang paling penting untuk kita sama-sama amati ialah perlu lead by example lah. Kan? Di mana kedua-dua panel cakap tadi, ini bukan sahaja ketua PTJ semata-mata, tetapi sebenarnya kita semualah kan, kita semua dilahirkan sebagai ketua. Bila kita cakap lead itu tidak semestinya kita rujuk kepada bos-bos kita, tetapi lebih kepada diri kita sendirilah. Okey. Jadi ini merupakan peranan semua pihak lah, di peringkat individu hinggalah ke pihak atasan. Jadi kalau sama-sama kita tunjukkan satu sikap integriti yang baik, kita ikut peraturan dan maka benda itu akan dilihat oleh rakan-rakan kita dan insya-Allah kita punya organisasi akan lebih cemerlang ke hadapan, kan? Jadi kita laksanakan apa yang kita telah janjikan sebelum ini, walaupun ianya melibatkan persahabatan kita dengan rakan-rakan yang lain. Ini mungkin antara sebab kenapa ramai yang masih lagi fail bab integriti ini, sebab ingin menjaga hati kawan-kawan lah. Seperti mana yang panel cakap tadi, kita tengok balik peranan kita sebagai rakan kita dan peranan kita sebagai staf universiti. Kan? Maksudnya kita kena tahulah membezakan mana yang baik, mana yang buruk, tengok situasi. Degree of kesalahan kan, degree of kesalahan itu tengok macam mana. Sebab betul kadang-kadang kita susah hati sebab benda ni melibatkan sensitiviti. Lain orang lain sensitiviti dia. Seperti mana pengalaman Ustaz tadi, cara dia apa? Cara dia ialah dia sentiasa bersama dengan staff dia. Okey. Get along with staff supaya tidak ada terlalu gap yang besar. Bukanlah terlalu mesra kan, saya faham maksud tu, tetapi tidaklah terlalu besar gapnya itu supaya benda itu akan dapat mewujudkan kemesraan lah dalam jabatan itu sendiri dan lebih membantulah dalam memantapkan lagi integriti jabatan itu sendiri. Jadi alhamdulillah, terima kasih lagi sekali bagi pihak PPKA. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu jemputan hari ini, Encik Idrus daripada Jabatan Bidahari dan Ustaz Israk daripada Fakulti Pengajian Islam atas kesudian bersama-sama kita pada pagi ini untuk berkongsi input dan peringatan lah berkenaan dengan integriti. Mudah-mudahan dengan fokusan hari ini dapat memberi banyak manfaat bukan sahaja kepada saya tapi juga kepada rakan-rakan online yang turut hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan online kita yang hadir daripada jam 9.30 tadi sehinggalah sekarang. Saya tengok jumlah peserta itu tidak kurang, maintain lah, makin naik dan maintain. Alhamdulillah, terima kasih di atas respon dan kerjasama yang diberikan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi untuk sesi sembang santai yang seterusnya. Sebelum kita tamatkan sesi ini, mungkin kita boleh buka turn on kamera untuk kita sama-sama merakamkan kenangan kita pada pagi ini. Sesi photoshoot. Kashfi. Ya, okey. Boleh buka kamera? Ya, dah sudah. Tidak sini. Okey. Ada link kehadiran kah? Ada, sudah dibagi tadi di chat Okay. box. Nanti kita share balik lah. Okey, kalau dah ready boleh. Kita pandang mana? Pandang sini. Pandang screen, okey. Tak, send on saya punya. Saya tengok yang tadi. Okey, semua pandang kamera dan senyum. Dengar.
1, 2, next page. Okay. Buka cepat. Sudah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi di sesi akan datang. Terima kasih, terima kasih. Right. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.